Assalamualaikum dan selamat petang. Berita wilayah 18 Oktober 2021, saya Nurul Sabri. Berikut paparan utama hari ini. Pilihan Raya Negeri Melaka tetap diadakan 20 November, tarikh mengundi. Negeri Sembilan dan Labuan mulakan sesi persekolahan bersemuka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah akan berlintas langsung ke Kelantan, Sabah dan Sarawak. Juga fokus hari ini meraihkan Maulid Rasul, contohi akhlak dan kepribadian Rasulullah demi keharmonian keluarga Malaysia. Terus setia bersama Berita Wilayah. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan 20 November sebagai hari pengundian Pilihan Raya Negeri Melaka. 8 November dipilih hari penanaman calon, manakala tarikh mengundi awal pula pada 16 November. 10 hari tempoh berkempen akan berakhir pada 19 November. Bagi melaksanakan proses PRU DUN ini, SPR telah melantik 28 pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 80 orang penolong pegawai pengurus. Manakala bagi tujuan memantau semua aktiviti kempen pilihan raya sepanjang tempoh berkempen, SPR telah menubuhkan 28 pasukan petugas kempen pilihan raya yang dianggotai oleh wakil-wakil daripada Polis Diraja Malaysia PDRM, pihak berkuasa tempatan PBT dan wakil-wakil calon yang bertanding. SPR menyasarkan 70% pengundi akan keluar mengundi daripada keseluruhan 495,196 pengundi layak. SPR akan memperhalusi beberapa kaedah bagi mengurangkan kesesakan pada hari pengundian PRN Melaka bulan depan. Kaedah berkenaan akan berpandukan kepada Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kesihatan dan PDRM bagi mencegah penularan COVID-19. Ini termasuk cadangan masa mengundi melalui aplikasi sama seperti MySejahtera. Jadi kita berharap sangatlah para pengundi kalau boleh janganlah turun kesemuanya pada waktu pagi. Sebab kita ada waktu daripada pukul 8 sehingga pukul 5.30 petang. Waktu ni agak panjang. Jadi kalau boleh untuk warga-warga emas ni awal pagi okey, tapi yang muda-muda ni biarlah lewat sikit supaya tidak berlaku kesesakan. Dan kita nanti akan ada kat cadangan masa untuk pengundi melalui kita punya sistem aplikasi kita, macam MySejahtera juga. Amalan SOP di pusat mengundi sangat ketat seperti syarat lengkap vaksin, memakan pelitup muka dan penjarakan fizikal. Namun kaedah serta SOP muktamad perjalanan pilihan raya berkenaan masih di peringkat rundingan bersama MKN, KKM dan PDRM. Dalam pada itu, PDRM sedia membantu kelancaran proses PRN Melaka. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Mazlan Lazim berkata, pihaknya juga sedia menambah pegawai dan anggota jika diminta polis kontijen Melaka. Kita akan membantulah, kita akan membantu sepenuhnya dan buat masa ni kita memang bersiap siaga, tidak ada masalah. Dan kita akan buat cara mengikut SOP. Kalau MKN keluar katakan contohnya ada SOP tertentu, kita akan patuhi, kita akan laksanakan.
Kementerian Pendidikan sedang mengkaji kesesuaian membenarkan pelajar tingkatan 5 yang bakal menduduki peperiksaan SPM ke sekolah tanpa penggiliran. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin, perbincangan bersama Kementerian Kesihatan dilakukan bagi memantau kadar vaksinasi dalam kalangan pelajar berkenaan. Sehingga kini lebih 97% pelajar tingkatan 5 menerima dos pertama manakala 50% telah lengkap divaksin. Ada kumpulan murid di mana kita mungkin akan mempertimbangkan untuk tidak adakan penggiliran. Ya. Jadi kita mungkin mulakan dengan murid kelas peperiksaan terlebih dahulu seperti mana kita laksanakan untuk murid yang akan menghadapi peperiksaan STPM semester 2 tempoh hari. Beliau ditemui ketika mengadakan lawatan ke Sekolah Kebangsaan Tengku Zainun Tampin. Hari ini hampir 340,000 murid hadir kembali ke sekolah di negeri yang mencapai fasa 4 Pelan Pemulihan Negara iaitu Negeri Sembilan dan Labuan, manakala Langkawi semalam. Di Labuan, lebih 15,000 murid sekolah menengah dan rendah tahap 1 memulakan sesi persekolahan bersemuka hari ini. Mereka menzahirkan perasaan gembira dan teruja kerana dapat menjadi sesi pembelajaran secara fizikal setelah lebih 5 bulan tertangguh. Wartawan Muhammad Nur Zulhazim ada laporannya. Tinjauan di Sekolah Kebangsaan Tanjung Aru mendapati kehadiran murid ke sekolah dibuat secara bergilir bagi memastikan SOP dipatuhi. Murid tahap 1 terdiri daripada tahun 1 hingga 3 diimbas suhu badan selain dipastikan menggunakan cecair pembasmi kuman sebagai langkah kebersihan kendiri. Ibu bapa lega dapat melihat anak kembali ke sekolah dan belajar dalam norma baharu. Pada pandangan saya secara peribadi, saya mohon dengan ibu bapa usah khawatir, usah gusar dengan menghantar anak ke sekolah. Saya percaya pihak KPM, pihak pentadbiran sekolah memang sudah sedia maklum dan ada garis panduan untuk mematuhi semua prosedur SOP itu dengan ketatlah. Gembira sangat. Sebab jumpa kawan-kawan, dapat jumpa cikgu. Hari ini sekolah rasa macam alhamdulillah lah. Persekolahan macam biasalah. Anak pun excited awal bangun mau jumpa kawan-kawan di sekolah. Rasa gembira lah dapat sekolah balik. Siok, best jumpa kawan-kawan. Alhamdulillah boleh masuk sekolah balik. Boleh belajar, jumpa cikgu. Jika hendak melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Peribahasa yang amat sesuai digunakan untuk mendidik anak-anak sejak awal lagi mengenai kebersihan diri terutama dalam pandemik COVID-19 ini dengan jarakan sosial, amalan pemakaian pelitup muka selain penggunaan cecair pembasmi kuman. Namun, usaha itu memerlukan kerjasama semua pihak terutama ibu bapa selaku agensi peneraju selain guru dalam memastikan keselamatan semua pihak terjamin. Laporan Muhammad Zulhanizam, Berita RTM. Populasi dewasa yang lengkap menerima vaksin terus meningkat, kini mencecah 93.8% atau 22.76 juta orang. Kita ikuti data harian dan kumulatif vaksinasi mengikut negeri. Nikmati penjimatan 50% dengan penyelesaian penyataan Unify. Dengan penyelesaian pemasaran digital, bina laman web anda sendiri. Tingkatkan kemahiran digital anda dan capai lebih ramai pelanggan. Layari unify.com.my/SME Grant hari ini. Rantau berhajat ke Kelantan, pastikan jalani ujian kenduri COVID-19 dan tidak melakukan penipuan ujian. Perkembangan lanjut bersama Muhammad Azizi Abdullah langsung dari RTM Kota Baru.
Baik, terima kasih Nurul. Jangan tipu keputusan ujian saringan kit kendiri COVID-19. Peringatan tegas Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob ini ditujukan kepada rakyat Kelantan atau perantau yang ingin bertemu keluarga susulan kebenaran rentas negeri. Kelantan beralih ke fasa 3 Pelan Pemulihan Negara berkuat kuasa hari ini. Rakyat diingatkan menjaga diri masing-masing dan terus mengamalkan SOP bagi mengelak penularan COVID-19. Yang penting ialah kita mendapat 2 dos, itu ada semua ada 2 dos dan menjaga SOP. Memang tak lari dah. Kalau nak tahan mereka balik memang tak boleh tahan. Sudah sebab nama mereka ni kadang dah 6 bulan atau 4 bulan untuk balik ke negeri masing-masing atau ke tempat masing-masing. Cuma yang penting ialah jaga, kena jagalah tu. Itu saya bagi saya. Dan kalau boleh, saya minta juga mesti ada test kit kalau nak balik je lah. Dengan sekarang mudah saja, 19 ya 19% enggak pasal. Dengan Helio je. Buat secara betul, jangan buat secara tak betul. Jadi insya-Allah kalau negatif balik dengan mengikut SOP, insya-Allah selamat. Polis Kelantan menganggarkan lebih 50,000 kenderaan memasuki negeri ini melalui 3 pintu masuk utama. Terdahulu, Datuk Ahmad merasmikan program publicity dan penyertaan awam bagi draft rancangan tempatan Jajahan Pasir Putih 2035 penggantian di Kota Baru. Penduduk Pasir Putih dialu-alukan mengemukakan cadangan dan pandangan terhadap draft berkenaan. Kelantan bersedia menerima suntikan vaksin dos ketiga atau penggalak untuk rakyatnya. Esko Negeri Dr. Izani Hussein berkata, setakat ini tiada keputusan dikeluarkan daripada Kementerian Kesihatan berkaitan vaksin berkenaan. KJM belum putuskan lagi untuk dos ketiga. Baru war-war untuk dos ketiga. Negeri lain mula dah kita belum lagi lah. Cuma alhamdulillah bekalan vaksin tu ada. Cuma kalau kerajaan tu on untuk dos penggalak, insya-Allah kita bersedialah insya-Allah. Mengulas golongan anti-vaksin, beliau meminta individu ini memberi kerjasama sepenuhnya bagi menjayakan Pelan Pemulihan Negara. Vaksin kita tak paksa, tapi kalau kita kalau tidak vaksin kita nak mengajar sekolah tak boleh, kita nak ni tak boleh, semua tidak boleh kerana asas yang disebut oleh kerajaan ini, vaksin adalah suatu perkara penting dalam aspek Pelan Pemulihan Negara. Jadi kalau kita boleh ikut peraturan yang lain, kenapa peraturan yang tak diikut? Kita boleh ikut semua peraturan jalan raya, peraturan semua, kita menjadi rakyat yang baik. Jadi apalah salahnya kalau kita semua bersama menyahut seruan kerajaan untuk vaksinkan diri kita supaya kita semua selamat. Kerajaan memberi jaminan kepada pesawah padi wangi di Kelantan yang didakwa mengalami masalah dalam memasarkan hasil pertanian dapat diselesaikan. Menurut Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2, Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh, pihaknya sudah mengenal pasti beberapa punca masalah berlaku. Antara yang dikenal pasti impak pandemik yang menyebabkan pesawah alami kerugian selain faktor rentas negeri dan lambakan padi di beberapa kawasan. Yang ini akan diuruskan oleh pihak kerajaan. Dia bukan isu tu, isunya iaitulah padi wangi ini tak boleh dimasuk dalam mesin yang sama dengan padi yang lain. Jadi timbul masalahnya padi kita kalau di Pasir Putih, di Kelantan kita ni kita akan bawa ke Kedah. Baru ni oleh kerana isu pandemik, longgokkan padi yang ada tempat dia apa semua sekali menyebabkan tergendala sekejap yang ni. Dan sekarang ini dah insya-Allah dah settle dah. Beliau menyatakan selepas Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Warga Kadar di Kota Baru, media sebelum ini melaporkan lebih 200 pesawah padi wangi di Kelantan mendakwa kerugian hampir RM100,000 susulan masalah pemasaran hasil tanaman tahun ini. Mereka yang juga ahli koperasi padi wangi Kelantan Berhad buntu sejak masalah timbul pada 2019. Keadaan menjadi semakin tenat beberapa bulan lalu apabila jualan hasil tanaman terus merudum. 3 bahan itu tadi mengakhiri berita wilayah dari Kelantan. Kembali ke Akar Sepuri untuk berita selanjutnya. Terima kasih, Azidi.
Penerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM di Terengganu yang lengkap vaksinasi COVID-19 akan diberi keutamaan kerajaan negeri. Syarat baru itu antara perkara yang perlu dipatuhi sebelum golongan sasar berkenaan memohon bantuan. Bagaimanapun, Esko Terengganu Hanafi Ahmad berkata pihaknya akan mengambil pendekatan menasihati dahulu agar mereka mengambil suntikan itu. Tetapi kita akan cek dia terima 2 dos lagi. Nah, kalau dia tak terima, pertama kali kita akan beri nasihat lah. Supaya pergilah ambil vaksin dulu. Kalau nak bantuan. Dan insya-Allah saya rasa rakyat kita akan terima. Sementara itu, waris kanak-kanak yang kematian ibu bapa akibat COVID-19 diminta tampil mendapatkan bantuan JKM. Bantuan sewajarnya seperti kewangan, persekolahan dan universiti akan diberikan bagi membela nasib mereka. Saudara, sebelum ke perkembangan seterusnya, kita tinjau dahulu cuaca semasa seluruh negara bersama Pegawai Meteorologi Malaysia Wan Muhammad Hafiz Hussein. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berdasarkan paparan carta angin, pada ketika ini terdapat satu kawasan penumpuan angin di kawasan pedalaman Semenanjung Malaysia. Dan atas faktor inilah mengapa buat masa kini keadaan cuaca agak lembap di Semenanjung Malaysia. Dan kerana apabila berlakunya kawasan penumpuan angin, ianya adalah boleh kita katakan ianya adalah senang untuk berlakunya penumpuan angin dan juga awan-awan yang terkumpul, awan konvektif. Baik, kita akan beralih kepada paparan gembarada bagi melihat keadaan ini dengan lebih terperinci. Baik, pada ketika ini di Semenanjung Malaysia jelas pada kini dalam keadaan yang agak lembap, agak mendung. Di selatan Semenanjung Malaysia, hujan beserta rebut petir kini sedang berlaku melibatkan sebahagian besar di selatan Semenanjung, melibatkan negeri Pahang, negeri Selangor, Johor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Kuala Lumpur. Keadaan lembap ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke lewat petang nanti. Di utara Semenanjung Malaysia, alhamdulillah dalam keadaan yang agak cerah, tiada hujan yang berlaku pada ketika ini. Baik, bagi Sabah pada ketika ini dalam keadaan mendung, juga akan mendung dan hujan di satu tempat juga kini sedang berlaku. Melibatkan di bahagian pantai barat, Kudat dan juga di bahagian pedalaman. Begitu juga di utara Semenanjung, maafkan saya, di bahagian utara Sarawak yang melibatkan di bahagian Limbang, Miri dan juga di utara di bahagian Kapit. Baik, keadaan lembap bagi kedua negeri ini melibatkan Sabah dan juga utara Sarawak ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Baik, bagi di bahagian lain di negeri Sarawak buat masa kini dalam keadaan yang agak mendung. Tetapi menjelang ke lewat malam nanti kita jangkakan hujan beserta petir di satu tempat akan berlaku di bahagian barat ni negeri Sarawak yang melibatkan di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman dan juga Betong dan juga Sarike. Baiklah, dan bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca ataupun My Gempa, ataupun anda boleh layari Facebook, Instagram dan juga Twitter. Baiklah, sebelum pisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tumpuan dari negeri di bawah bayu Sabah berhasrat tingkat aktiviti ekspor pertanian. Rita Loisius Malik teruskan dengan perinciannya.
Baik Nurul, Sabah berhasrat meningkatkan aktiviti pengeksportan produk tani dalam skala besar pada masa hadapan. Ia khususnya melalui Koperasi Pembangunan Desa KPD membabitkan kumpulan petani dan nelayan terlibat program anjuran KPD. Menteri Pertanian dan Perikanan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata ia merupakan sasaran kementerian membantu meningkatkan produktiviti tani sekaligus memberi impak positif kepada sosioekonomi para peserta. Sabah ini dianugerah dengan tanah yang subur, tempat letak yang strategik, cuaca yang baik, berarti kita boleh mengeluarkan all year round. So kita ada banyak potensi. Target saya, first self-sufficiency, second export. Beliau ditemui pemberita ketika pelancaran tapak pasar harian KPD Tanjung Lipat dan KPD Freshmart yang berpindah ke kawasan baharu di Kompleks Pemasaran KPD Kota Kinabalu. Tapak baharu ini mempunyai persekitaran kondusif serta ruang lebih selesa dan lebih banyak fasiliti juga akan dibina pada masa hadapan. Kebanyakan adalah hasil-hasil tani tempatan. Jadi sekarang ini kita buat secara harian. Jadi kerai harian ini akan berbuka sekarang daripada jam 6 pagi sampai jam 5 petang. Jadi berbagai jenis sayur-sayuran, buah-buahan tempatan boleh tetap makan di sini. Bersyukurlah. Kebanyakan di sini setiap pengunjung ada setiap hari Sabtu dengan hari Minggu. Kalau hari Isnin hingga Jumaat dia slow-slow sikitlah. Di sini baru pembukaan kan, jadi kami membiasakan dirilah. Begitu. Ramai orang juga lah kan sebenarnya. Boleh. Alhamdulillah. 我觉得是 OK 啦，没有从前那边这样窄啦，这样密啦这边比较轻松，好像比较空气也很好这样子啦，就是这样多了。 Kerajaan akan terus mendokong, mengiktiraf dan mengangkat peranan wanita di peringkat kepimpinan memajukan negara meliputi aspek ekonomi, kesihatan, sosial dan politik. Ini kerana telah terbukti kejayaan dicapai negara di pelbagai peringkat dapat direalisasi dengan sumbangan golongan hawa. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim berkata sehubungan itu usaha memperkasa golongan wanita perlu terus diperkemas agar tidak bergantung kepada pandangan stereotip dan persepsi terhadap kepimpinan wanita. Persepsi yang perlu dibuat ialah apabila membuat pilihan pemimpin, jangan lagi mula-mula cari lelaki dulu. Terus kita lihat satu kumpulan itu sama. Kalau dulu-dulu lah. Zaman dulu, mula-mula dicari lelaki dulu. Sekarang kita tengok keseluruhan, based on merit. Be fair, ya. Datuk Jahid Jahim ditemui media selepas merasmikan bengkel polisi untuk mengadvokasi kota 30% pemimpin wanita di Kota Kinabalu. Seramai 100 peserta termasuk 40 peserta secara maya menyertai bengkel anjuran Majlis Penasihat Wanita Sabah MPWS dengan kerjasama Pakos Trust dan Kementerian Pembangunan Luar Bandar ini. Tidak timbul soal masalah untuk mendapatkan vaksin di negeri ini. Exco Kesihatan Negeri Datuk Insinyur Syahelmi Yahya menjelaskan, walaupun kebanyakan pusat pemberian vaksin PPV telah ditutup, terdapat 16 PPV masih beroperasi di kawasan memerlukan. Bagi kawasan yang sudah tidak mempunyai PPV, pemberian vaksin tetap dilakukan melalui pelbagai alternatif lain termasuk di klinik kesihatan. Dalam pada itu, Datuk Syahelmi menyatakan tiada halangan bagi penerima vaksin jenis dos tunggal CanSino memasuki mana-mana premis perniagaan sama seperti penerima vaksin 2 dos. Bagaimanapun ianya mestilah mengikuti tempoh ditetapkan iaitu 28 hari selepas menerima suntikan. Ketika peralihan ke fasa endemik ini, beliau turut mengingatkan orang ramai agar terus patuh kepada prosedur operasi standard SOP bagi mengelak dijangkiti virus COVID-19. Sementara itu, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah giat melaksana program outreach penilaian pantas dan operasi vaksinasi RAVO di Tawau. Pengarahnya Datuk Dr. Rosnani Mudin berkata, buat pertama kali RAVO diadakan di daerah berkenaan dan menyasarkan 141,000 individu yang belum dapat suntikan vaksin.
Seramai 31 petugas terlibat termasuk pakar kesihatan awam, jururawat, unit pemimpin pembangunan masyarakat dan sukarelawan yang akan turut membuat bancian bagi mendapatkan jumlah penduduk terkini. Di Tawau ini memang kita target untuk 21 kawasan lagi dalam tempoh seminggu. Akan diteruskan oleh tim-tim ini yang panggil tim RAVO. Kita panggil Rapid Assessment Vaccination Operation, khusus untuk kawasan-kawasan yang di mana kadar vaksinasi yang masih belum mencukupi. Jadi ini adalah special team dan task lah untuk kita buat. Datuk Dr. Ros ditemui pemberita ketika pelepasan kenderaan pasukan RAVO di Klinik Kesihatan Tawau. Pasukan ini akan bergerak ke 4 lokasi antaranya Kampung Serudong Laut dan Ladang Serudong. Projek RAVO bertujuan mengenal pasti penduduk berumur 12 tahun ke atas yang belum menerima vaksin sekaligus punca keengganan penduduk menerima vaksinasi serta isu berkaitan pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Pasukan Gerakan Udara PGU Pengkalan Sabah berjaya melaksana latihan operasi menyelamat di Gunung Kinabalu pada 16 dan 17 Oktober lalu. Operasi Rintis Kinabalu ini melibatkan latihan penerbangan altitud tinggi yang disertai 34 anggota PGU dan 2 jurulatih penerbangan PGU Pengkalan Subang. Menurut Komander PGU Pengkalan Sabah ACP Ahmad Lokman Abdul Hadi, latihan ini menguji kemampuan aset helikopter Agusta Westland AW139 serta pengandalian oleh juruterbang dan kru. Mendapatkan kelayakan semua juruterbang yang berada di Pengkalan Sabah ini untuk meningkatkan kemahiran dan keupayaan untuk terbang di kawasan tanah tinggi dan mendarat kerana penerbangan ini memerlukan skill dan kompetensi yang tinggi. Ketika latihan, pendaratan pesawat dilakukan di Paka yang berada pada ketinggian 10,071 kaki bertujuan memastikan tapak ini sesuai dan selamat untuk pendaratan sekiranya berlaku operasi penyelamatan. Latihan lanjut akan dilakukan pada masa hadapan melibatkan tapak pendaratan lain iaitu layang-layang dan panalaban. Ini dinyatakan ACP Ahmad Lokman kepada RTM di Kompleks Sukan Ranau ketika menghadiri latihan tersebut. Turut serta dalam latihan pegawai dan anggota polis daerah Ranau dan ranger Taman-Taman Sabah. Baik, sekian perkembangan dari Sabah. Terus setia bersama RTM untuk berita sahih dan terkini. Kembali bersama Nurul, silakan. Terima kasih, Rita. Labuan memulakan program pemberian dos penggal vaksin COVID-19 kepada petugas barisan hadapan hari ini. 3 fasa pemberian ditetapkan kepada penerima berisiko yang layak. Pengarah Jabatan Kesihatan Labuan Dr. Ismuni Bohari berkata dianggar lebih 20,000 individu terlibat. Dan kita jangkakan keseluruhan frontliner di Jabatan Kesihatan akan selesai untuk divaksinkan sehingga hari Jumaat ini. Kumpulan yang kedua kita akan mulakan pada hari Isnin minggu depan ini yang melibatkan juga frontliner daripada pelbagai agensi dan golongan warga emas dan juga yang berisiko yang telah melengkapkan minimum 6 bulan daripada tarikh pemvaksinan yang terakhir untuk dos tambahan iaitu dos kedua dahulu. 4 lokasi ditetapkan untuk pemberian dos berkenaan iaitu Hospital Labuan, Klinik Kesihatan Membedai, Rumah Sakit Angkatan Tentera dan juga klinik swasta. Visit My Kampung, inisiatif Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya merancakkan kembali pelancongan inap desa. Perinciannya kita terus bersama Bu Mawin. Silakan Bu. Ya, terima kasih Nurul. Setelah sektor pelancongan dibuka semula, program Visit My Kampung yang dilakukan oleh pihak Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MOTEK) memberikan nafas baharu kepada pihak pengusaha inap desa. Ini termasuk kawasan ekopelancongan seperti di kawasan Sungai Asap dan Belaga yang mempunyai daya tarikan tersendiri.
Berucap pada program Visit My Kampung di Homestay Umar Belor, Sungai Asap, Menteri Motek Datuk Seri Nancy Shukri melihat seni, budaya dan keindahan alam sekitar di kawasan tersebut mampu menjadi daya tarikan pelancongan domestik dan antarabangsa. Justru dengan adanya aktiviti seperti membersih dan mengindahkan kawasan sekitar, ia dapat memelihara alam semula jadi serta memupuk rasa tanggungjawab dalam memelihara alam sekitar. Bercakap mengenai kawasan eko pelancongan seperti di Lusong Laku yang sukar dikunjungi pelancong ekoran kesukaran akses jalan perhubungan, pihak Motek melalui Sarawak Tourism Board STB akan melatih tour agent dalam kalangan penduduk tempatan. Keadaan ini menurut beliau akan memberi nilai tambah kepada pengusaha inap desa di kawasan Sungai Asap, Tasik Bakun dan Belaga. Datuk Seri Nancy pada Sabtu dan Ahad lepas melakukan lawatan kerja ke Lusong Laku, Tasik Bakun dan Umar Belor Sungai Asap bagi meninjau produk eko pelancongan yang terdapat di kawasan tersebut. Dalam pada itu, Bandaraya Kuching bakal menjadi lokasi bagi penganjuran 2 acara kebangsaan yang dijadual berlangsung hujung bulan ini sehingga Disember. Datuk Seri Nancy Shukri mendedahkan program pertama adalah Made in Malaysia yang akan dirasmikan oleh Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng pada Jumaat ini. Di Sarawak lah. Datuk Seri Nancy berkata acara berbentuk perniagaan ini akan menemukan penggiat industri termasuk syarikat pengurusan acara dengan pihak kementerian yang akan membincangkan beberapa topik. Pembentangan itu akan menampilkan beberapa penceramah tempatan antaranya Datuk Seri Idris Jala. Manakala acara kebangsaan kedua pula melibatkan program yang lebih besar iaitu Citra Warna dengan tema Keluarga Malaysia yang dijangka diadakan pada minggu kedua Disember depan di tebingan Kuching, Sarawak. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dijangka hadir merasmikan acara berbentuk kebudayaan dan seni ini yang akan berlangsung selama 4 hari dengan prosedur operasi standard yang ditetapkan. Sebenarnya kita punya perancangan, okey, dia punya stage di dalam sungai Sarawak, stage. Floating stage. Kita hope to achieve Malaysia Book of Records lah. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat dan taklimat mengenai program tersebut kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng di Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM telah mengenal pasti 6 negeri yang diletakkan dalam zon hotspot atau kawasan yang sering dilanda banjir. Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid berkata, negeri-negeri tersebut ialah Sarawak, Sabah, Johor, Kelantan, Terengganu dan Pahang. Fokus 6 negeri yang kita lihat bahawa dari analisa maklumat dan info yang telah disediakan oleh pihak Met Malaysia, JPS dan juga Geoscience, kita dapati bahawa 6 negeri ini kita akan fokus lebih memberi keutamaan iaitu Sarawak, Sabah, Johor, Kelantan, Terengganu dan Pahang. Katanya fokus pastinya terarah kepada penyaluran bantuan dari aspek pengendalian bencana, pemindahan mangsa dan menyelamatkan harta benda. Namun tegas beliau, negeri-negeri lain tidak diabaikan dan persiapan menghadapi banjir juga sedang giat dijalankan. Selain Pangkalan Harapan telah dikenal pasti sebagai persediaan peralatan, logistik serta pengangkutan bagi mengendali mangsa banjir serta tugas mencari dan menyelamat. Kerjasama strategik juga akan dijalin dengan pelbagai agensi dan JBPM yakin kekuatan dan kolaborasi tersebut akan menghasilkan perkhidmatan terbaik dalam menghadapi bencana banjir yang diramalkan bermula bulan ini sehingga Mac 2022. Jelasnya 12,500 anggota seluruh negara kini telah bersiap sedia untuk digerakkan di balai-balai bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Bercakap kepada media selepas lawatan kesiapsiagaan bencana banjir dan menguji peralatan serta aset banjir di Ibu Pejabat JBPM Sarawak di Kuching, beliau menjelaskan bagi Sarawak, Pangkalan Harapan telah dikenal pasti di zon Kuching, Sibu dan Miri. Selain itu, 1,300 anggota di 36 balai juga telah bersedia untuk berkhidmat. Saudara, Jabatan Penyiaran Sarawak RTM Limbang komited untuk terus berperanan sebagai medium penyampai maklumat tepat kepada penduduk di utara ini. Ke arah itu, Pengarah Penyiaran Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof menyeru agar kaki tangannya menghasilkan terbitan program yang berkualiti, justru menjadikan RTM Limbang sebagai sebuah stesen terus diminati. Kita melihatkan bahawa Limbang adalah merupakan juga aset kepada
RTM Sarawak. Walaupun ia berada jauh di utara, namun demikian peranan dan fungsinya cukup hebat, yang mana dalam penyaluran maklumat dan juga informasi kepada masyarakat Sarawak di bahagian utara ini cukup berkesan. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas mengadakan perjumpaan bersama kaki tangan stesen itu di Auditorium RTM Limbang. Justeru Abdul Hadi berharap terbitan program berkualiti melalui siaran radio terkemukanya Limbang FM berupaya menarik lebih ramai pendengar, dan beliau menyarankan agar platform media sosial terus dimanfaatkan dalam memperkasa penyampaian maklumat. Dalam pada itu, beliau turut menggalakkan kaki tangan untuk sentiasa mengamalkan sikap toleransi bagi mewujudkan persekitaran kerja yang baik. Langkah mengecualikan warga Sarawak yang lengkap vaksinasi COVID-19 daripada memohon enter Sarawak untuk balik ke kampung halaman merupakan satu keputusan yang tepat ke arah peralihan ke fasa endemik. Ahli Dewan Undangan Negeri Tupong Fazruddin Abdul Rahman berkata ia juga mencerminkan keprihatinan kerajaan negeri yang peka kepada keperluan rakyatnya dengan bersandarkan pandangan pakar kesihatan awam negeri. Dalam kenyataan medianya, Fazruddin berterima kasih dengan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak atas pertimbangan yang telah dibuat berdasarkan permintaan dan rintihan rakyat Sarawak yang ingin pulang ke kampung halaman. Beliau berharap dengan pengecualian permohonan tersebut, rakyat Sarawak yang telah lama terpisah daripada keluarga, suami, isteri dan juga anak-anak dapat bersua semula selepas tempoh getih dalam membendung wabak tersebut. Sementara itu, langkah itu memberi kelegaan buat anak Sarawak yang berada di Semenanjung dan Sabah. Bagi Hilna Nue, sememangnya sesuatu yang sangat dinanti-nantikan memandangkan dirinya sudah lebih 2 tahun tidak pulang ke kampung halaman, iaitu Sri Aman. Ini tidak merumitkan atau menyukarkan khususnya rakyat Sarawak untuk pulang ke kampung halaman seperti mana-mana negeri lain yang membenarkan rentas negeri, dan bagi saya perkara ini amat baik sekali. Bagi Hafizah Muhammad Dili pula, prosedur kemasukan kali ini lebih memudahkan berbanding sebelum ini yang disifatkan agak menyusahkan. Sangat mudah sebab macam kami orang Sarawak hanya perlu isi borang e-health declaration, dah boleh balik sini dah. And bagi laki kami pun non-Sarawakian pun SOP yang sama, cuma kami dua perlu nunjuk sijil nikah sebelum boarding flight lah. Susah berdaya, senang berbanding dengan SOP yang sebelum tu, banyak benda perlu dipola. JPBN dalam kenyataan harian COVID-19 pada Sabtu lepas memaklumkan keputusan itu adalah selaras dengan hasrat kerajaan negeri bagi mempermudah urusan kemasukan ke Sarawak. Dengan pemansuhan saringan bagi mereka yang lengkap vaksinasi sebelum kemasukan ke Sarawak, JPBN berharap semua individu memainkan peranan dalam melindungi diri dan keluarga masing-masing. Baik saudara, sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan Nurul. Terima kasih Bumah. Konsep keluarga Malaysia yang menggariskan 3 teras utama iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran wajar mengambil ibrah akhlak Rasulullah dalam menguruskan kehidupan harmoni. Ia dilihat lebih berkesan jika ditunjangi dengan sifat Nabi Muhammad SAW iaitu sidik, amanah, tabligh dan fotonah sebelum diaplikasikan dalam sistem masyarakat bertamadun. Sempena sambutan Maulidur Rasul, wartawan JAKIM Syafiq Ahmad Saad menyediakan bingkisan ini. COVID-19 benar-benar membawa ujian besar kepada negara kita. Dalam tempoh 2 tahun, pelbagai lapisan masyarakat terjejas teruk, terutama dari segi ekonomi dan memberi kesan kepada impak sosial rakyat. Bantuan dan rangsangan ekonomi bernilai RM530 bilion disalurkan kerajaan sejak pandemik bermula sehingga kini tanpa henti untuk meringankan beban mereka yang memerlukan. Mengapakah sifat sindik dan amanah memainkan peranan penting dalam pengurusan bantuan? Perlunya umat Islam menghayati sifat-sifat Nabi SAW, antaranya sifat siddiq, amanah. Dalam keadaan semasa keluarga Malaysia diuji dengan kesusahan, hilang pekerjaan, ujian kesihatan dan kematian orang yang tersayang.
Oleh itu, saya fikirkan bahawa nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kasih sayang, tolong-menolong tanpa mengira kaum dan agama perlu kita amalkan. Menghiasi diri dengan sifat benar, amanah, bertindak secara bijak dan menyampaikan perkara yang betul serta memberi nasihat perkara kebaikan adalah langkah penting perlu dijiwai. Pengajaran daripada keempat-empat sifat Nabi SAW jelas memberi petunjuk dan rujukan kepada kita selaku umat baginda di akhir zaman ini. Junjungan tercinta kita sudah tentulah Nabi Muhammad SAW meninggalkan satu panduan yang sangat baik buat kita, dan tak lain tak bukan tuan-puan, set kepimpinan baginda SAW. Apakah dia set kepimpinan Nabi? Ada 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Mari kita cuba meninjau bagaimana kita boleh jelmakan set kepimpinan Nabi ini dalam berhadapan dengan suasana endemik. Mudah-mudahan Allah akan terima perjuangan kita ini, usaha kita ini sebagai satu amal baik. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri menjadi tumpuan dalam tanggungjawab pengagihan zakat. Kini, pelan intervensi agensi agama mendepani COVID-19, piagam COVID-19 menyokong konsep keluarga Malaysia dalam membawa keluar kehidupan rakyat daripada keresahan dan duka cita agar kembali bangkit meneruskan kehidupan. Rasulullah SAW adalah karakter unggul seorang rasul. Kebijaksanaannya sebagai negarawan dan pemimpin sehingga berjaya mentransformasikan bangsa Arab Jahiliah menjadi bangsa bertamadun dan berbudaya, membuktikan bahawa nilai agama adalah tunjang dalam membentuk sebuah peradaban berpaksikan Al-Quran dan Sunnah. Sifat kepimpinan itu wajar dicontohi sepanjang zaman. Salam Maulidur Rasul, saya Syafiqah Masaad, laporan JAKIM untuk RTN. 30% bekalan darah di Jabatan Perubatan Transfusi Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM menurun sejak pandemik melanda negara. Lantas projek bersama pelukis mural antarabangsa Ernest Sharavish dijalankan untuk memberi kesedaran kepada orang ramai menderma darah. So kami berharaplah dengan mural ni, satu, untuk menghargai donor kita yang we have regular blood donors, dan juga kita untuk mempromosi blood donor supaya datang. Kita perlukan penderma darah sebab kita ramai pesakit yang memerlukan darah, dan satu beg darah tu boleh menyelamatkan 3 nyawa. Ini penglibatan kali pertama Ernest dengan pihak hospital di mana sebelum ini karya muralnya di beberapa negeri mendapat perhatian pelancong. I think I draw the inspiration for this artwork from courage and bravery every donor has coming here and donating for me. I think it's a very big act and very generous act as well. And it helps other people to come through the hard time in life to save their own life, to save other people's lives. And I think that was something in my mind that I worked on this piece, thinking about the donors themselves. And I think that is my biggest inspiration. The people who find courage in themselves to do selfless act like donating blood. Memandangkan situasi negara semakin pulih daripada pandemik, keperluan darah amat diperlukan bagi menjalankan pembedahan yang tertunda, lebih-lebih lagi darah jenis A dan O. Paras darah grup B dan AB masih dalam paras yang sederhana lah. Tapi kita pun alu-alukan kedatangan semua penderma darah walaupun whatever the blood group is, sebab patient kita memang all blood groups lah.
Mahkamah Rayon Putrajaya membenarkan permohonan Datuk Seri Najib Tun Razak untuk mendapatkan semula pasport antarbangsanya untuk sementara waktu. 3 panel hakim yang diperusikan Datuk Seri Kamaluddin Mat Said membenarkan permohonan bermula 20 Oktober hingga 22 November. Terdahulu, peguam yang mewakili Datuk Seri Najib Tun Razak, Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah, memohon anak guamnya diberikan pasport sementara waktu bertujuan melawat anak perempuannya yang kini berada di Singapura dan bakal melahirkan anak kedua pada November. Hakim Kamaluddin kemudian membenarkan permohonan itu selepas mendapati terdapat alasan munasabah. Datuk Seri Najib dijangka memulakan perjalanan ke Singapura pada 3 November ini selepas menghadiri pembentangan belanjawan 2022. Beliau sedang merayu sabitan dan hukuman penjara 12 tahun Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dalam kes penyerangan dana syarikat SRC International Sendirian Berhad. Kebenaran rentas negeri nyata memberi impak besar buat sektor pelancongan dan perhotelan di Port Dickson Negeri Sembilan. Sektor berkenaan yang pasif ketika Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan kini kembali rancak menerima kehadiran orang ramai. Nur Rashikin Harun ada laporannya. Kemeriahan sektor pelancongan dan perhotelan turut merangsang perniagaan kecil, perkhidmatan dan ekonomi setempat kembali bernafas. Peluang diambil bagi mempromosikan keunikan Port Dickson, terutamanya kedai makan yang tular kerana dicari pelancong domestik. Pada masa sekarang ni, dalam keadaan semasa ni, fokus kami adalah kepada pasaran domestik, iaitu seluruh rakyat Malaysia. Jadi program-program yang kita buat serta pakej yang cuba kita bangunkan bersama dengan ejen pelancongan negeri adalah fokus kepada pasaran domestik. Minggu pertama kebenaran rentas negeri menyaksikan tempahan hotel di Port Dickson mencapai kota 100%. Permintaan tempahan hotel amatlah menggalakkan. Selepas Perdana Menteri membuat pengumuman dan sukacita saya nak beritahu hotel-hotel di Negeri Sembilan ni, terutama sekali di Port Dickson, semuanya untuk minggu ni penuh booking 100%. Kami memang menempatkan SOP-SOP yang sedia ada sekarang ni seperti pemeriksaan suhu badan dan juga pemakaian pelitup muka yang wajib lah. Okey, dan juga kalau kita tengok banyak juga tanda-tanda, papan tanda, signboard mengingatkan kita sama sendiri untuk menjaga keselamatan masing-masing dan juga penjarakan sosial lah. Di samping sanitasi di tempat awam seperti lobi, restoran dan juga di setiap bilik yang telah digunakan. Kini Port Dickson dijangka menerima 30,000 pengunjung setiap hujung minggu. Kebenaran merentas negeri yang diberi oleh kerajaan menjadikan sektor pelancongan semakin rancak. Mereka kini boleh menarik nafas lega menerima permintaan tinggi dalam tempahan hotel dan tempat pelancongan. Namun tetaplah berwaspada dalam menjaga SOP kerana kita masih hidup dengan COVID-19. Terima kasih juga kepada keluarga Malaysia yang telah mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Nur Rashikin Harun, RTM. Lukisan purba seperti gajah, manusia dan mawas yang mempunyai pengaruh Hindu-Buddha sekitar abad ke-5 hingga ke-10 Masihi ditemui di Gua Semadung, Berseri, Perlis. Penemuan Persatuan Mendaki Perlis sekitar Julai tahun lalu turut menemukan tengkorak manusia di Bukit Kateri yang dianggar berusia 5 hingga 10,000 tahun lalu. Nurul Sajidah Abdul Wahab ada laporannya. Dua penemuan penting ini juga telah dieksplorasi oleh Jabatan Warisan Negara bersama-sama Unit Perancang Ekonomi Negeri. Menceritakan detik awal penemuan lukisan purba ini ketika melakukan pendakian, Syamil Abdul Rahman bersama ahli Persatuan Mendaki Perlis mengambil langkah merahsiakan maklumat ini supaya tidak terdedah kepada masyarakat awam yang tiada kepentingan. Dan Gua Semadung ni salah satu daripada gua yang kita pernah lawati pada tahun 2017
Dan kita dapati gua ni terdapat lukisan, dipercayai lukisan daripada zaman sejarah lah, prasejarah ataupun protosejarah. Tapi memandangkan kita tak ada kepakaran, jadi kita buat pendedahan awal dan dimaklumkan kepada Jabatan Warisan Negara lah untuk tindakan selanjutnya. Bagi memelihara khazanah negara ini, Jabatan Warisan Negara akan menjalankan ekskavasi dan dokumentasi lukisan purba serta kerja-kerja penyelamatan tengkorak manusia. Pecahan tulang yang belum dikenal pasti turut ditemui dalam eksplorasi tersebut. Tidak menolak kemungkinan berlakunya lebih banyak penemuan seumpama ini pada masa akan datang, Jabatan Warisan Negara sentiasa bersedia meneruskan eksplorasi secara menyeluruh. Ini adalah peringkat awal saja. Mungkin kita akan teruskan eksplorasi kita dengan kerjasama persatuan-persatuan ini atau dengan kerjasama pusat-pusat pengajian tinggi yang mempunyai bidang arkeologi tinggi yang faham tentang apa yang perlu dilakukan. InsyaAllah kita akan terokai lebih banyak lagi. Yang pasti, jumpaan ini dapat memberi nilai tambah ke atas produk pelancongan negeri yang berkonsepkan arkeo-pelancongan. InsyaAllah kalau ianya hasil kajian itu menunjukkan satu positif kepada penemuan ataupun kepada pembentukan hasil sejarah tamadun manusia yang terdahulu, maka ianya akan menjadi satu produk pelancongan. Kerajaan ini akan ambil inisiatif ini untuk jadikan tempat ini sebagai lawatan dan kita mungkin akan jadikan pakej kepada siri-siri lawatan kepada pemain-pemain industri pelancongan dalam negeri Perlis. Dapatan ini dapat merangka semula kronologi sejarah yang mungkin telah terputus. Perlis, sebuah negeri yang kecil namun kaya dengan hasil peninggalan sejarahnya. Penemuan fosil dan lukisan purba ini telah membuktikan kewujudan masyarakat prasejarah di negeri ini. Dalam usaha bersama-sama memelihara hasil dapatan ini, masyarakat diharap dapat bersatu melindungi warisan yang tinggi nilai sejarah ini daripada diceroboh pihak luar yang rakus. Nur Sajidah Abdul Wahab untuk Berita RTM. Tindakan berani seorang lelaki yang tidak lengkap vaksin berantas negeri dan membawa bungkusan daun ketum dari Kedah ke Selangor membawa padah apabila dia ditahan polis di hentian rehat dan rawat Berang dan arah selatan. Ketua Polis Daerah Mualim Superintendent Sulizmi Afendi Sulaiman berkata 7 bungkusan daun ketum seberat 60 kg bernilai RM2,400 dirampas. Suspek berusia 53 tahun itu turut dikenakan kompaun RM2,000 kerana merentas negeri tanpa vaksinasi yang lengkap. Lelaki itu direman 4 hari hingga Rabu ini. Sedikit perkembangan sukan elektronik. E-sukan akan mendapat peruntukan sewajarnya dalam bajet 2022 yang dibentang pada hujung bulan ini. Bagaimanapun, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, peruntukan bagi sukan yang semakin mendapat perhatian golongan muda itu tidaklah terlalu besar. Menurut Datuk Seri Ahmad Faizal, kerajaan ketika ini memberi fokus kepada penjanaan ekonomi pasca COVID-19. Namun, ia tidak akan meminggirkan pembangunan e-sukan yang masih perlu dikembangkan. Bajet 2021 sebelum ini menyaksikan e-sukan mendapat peruntukan sebanyak RM15 juta dan ini adalah tahun ketiga pembangunan sukan digital itu diberi perhatian dalam pembentangan bajet kerajaan. Pada bajet 2020 pula kerajaan memperuntuk dana sebanyak RM20 juta manakala RM10 juta pada bajet 2019. Datuk Seri Ahmad Faizal ditemui ketika majlis menutup Mobile Legends Pro League MPL Malaysia musim ke-8 semalam. Kejohanan Superbike Malaysia MSBK 2021, Muhammad Zakon Zaidi dan Azlan Shah Kamaruzaman masing-masing menjuarai pusingan kedua dan ketiga perlumbaan kelas 1000 SCC yang berlangsung di Litar Antarabangsa Sepang.
Perlumbaan bermula baik dengan beberapa aksi kejar-mengejar di antara pelumba. Bagaimanapun, juara pusingan pertama Kasma Daniel Kasmayuddin dari pasukan MME Racing Team Malaysia terkeluar daripada saingan apabila terbabas di perlumbaan ketiga. Ia sekaligus memberi kelebihan buat Azlan untuk menamatkan perlumbaan sebagai juara dengan catatan 24 minit 18.716 saat. Sementara itu, Muhammad Helmi Azman dari pasukan Bun Siu Honda muncul juara perlumbaan kedua bagi kelas 600cc diikuti Syarifuddin Azman kedua dan Khairul Idham Pawi ketiga. Manakala Azroy Hakim Anwar muncul juara perlumbaan ketiga mengatasi Ibrahim Nuruddin di tempat kedua Syarifuddin Azman ketiga. Khas buat peminat sukan tempatan. Saksikan temu bual bersama para atlet tanah air untuk mengikuti segala info semasa. Semuanya eksklusif dalam Sports Plus sepanjang 30 minit siaran langsung Selasa jam 9 malam hanya di saluran sukan RTM dan TVOK. Sukan untuk semua. Baik, saudara, berita wilayah berakhir di sini. Saingi keluarga, ambillah ujian kendiri sebelum pulang ke kampung. Yang sahih di berita RTM, saya Nur Zamri. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi.